Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita akan teruskan dengan topik pemakanan, salah satu topik yang ada dalam pendidikan kesihatan. Okay, di dalam topik ini kita akan fokuskan kepada subtopik, iaitu subtopik keselamatan makanan dan kualiti makanan. Baik, di sini ada satu contoh yang saya sertakan untuk kamu tengok. Okay, iaitu poster daripada Kementerian Kesihatan dalam mempamerkan ataupun dalam mendidik masyarakat berkaitan dengan keselamatan makanan. Dalam poster ini, Kementerian Kesihatan Malaysia mendefinisikan maksud keselamatan makanan itu ialah bahan ataupun makanan yang tiada bahan berbahaya seperti kimia, mikroorganisma, patogen yang wujud dalam makanan. Ini definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. WHO telah menganggarkan 1 daripada 10 orang akan sakit menderita daripada penyakit yang berasal daripada bawaan makanan. 1 daripada 10 orang. Okay. Setiap tahun di seluruh dunia akan ada sekurang-kurangnya 420,000 orang akan mati kerana berpunca daripada pemakanan. Penyakit yang ada di makanan. Okay, ini. Baik. Keselamatan makanan. Maksud keselamatan makanan, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 194. Okay, yang menjelaskan bahawa makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam nyawa. Contohnya apa? Bahan racun ataupun kuman, organisma yang lain yang kecil-kecil, mikroorganisma yang dianggap sebagai kuman. Ini yang memberi kesan keburukan kepada kesihatan. Sekiranya ada kuman dan racun ini kita boleh anggap sebagai makanan itu tidak selamat. Okay, itu maksud keselamatan makanan. Penting ke tak penting makan makanan yang selamat? Penting, mestilah penting. Makan makanan yang selamat. Kan ada pepatah yang mengatakan kita ini adalah apa yang kita makan. Betul tak? Baik, kita tengok. Ini antara contoh akta yang berkaitan dengan keselamatan makanan. Okay, kita boleh ataupun peraturan dan undang-undang boleh cas seseorang yang melanggar ataupun yang melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan makanan. Ada Akta Makanan 1983, Peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Tahun ini biasanya ialah merujuk kepada tahun gubalnya akta ini. Okay, ini maklumat tambahan untuk kamu. Baik, kualiti. Seterusnya kita tengok kualiti makanan. Maksud kualiti makanan ini makanan yang mampu memberikan kesan yang baik kepada pengguna. Makanan yang memberi kesan yang baik kepada pengguna. Okay. Makanan yang tadi kita tengok keselamatan makanan. Makanan yang selamat tidak semestinya makanan itu berkualiti. Okay. Tetapi makanan yang kualiti ni sudah tentu ia adalah makanan yang selamat untuk makan. Jelas? Baik. Memberi kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Okay, mestilah makanan yang segar, bersih, ini kualiti makanan. Sebagai contoh, kamu pergi ke pasar, kamu akan mencari bahan-bahan mentah ataupun makanan-makanan mentah yang segar. Kerana kesegaran ini, ia memberi manfaat kepada tubuh badan. Okay, apatah lagi makanan yang bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. So, contohnya seperti ikan. Okay, nutrien dia iaitu mempunyai unsur protein yang baik. Nanti kita akan tengok, kamu boleh merujuk muka surat 194. Okay, ni nutrisi makanan. Okay, kita ada banyak jenis nutrisi, kamu pun belajar dah banyak dah. Dalam sains pun kamu dah belajar. Okay, ini maklumat tambahan untuk kamu, iaitu karbohidrat. Ada protein, lemak, serat, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat contohnya apa? Makanan seperti nasi, roti. Okay, makanan karbohidrat ini merupakan makanan yang paling utama. Okay, bahkan nutrisi
karbohidrat iaitu nasi menjadi makanan asasi buat rakyat Malaysia. Kenapa makanan karbohidrat ini makanan utama? Sebab makanan ini ia berfungsi untuk menyumbang tenaga kepada tubuh badan kita. Kita nak melakukan kerja harian, bermain bola sepak, kan, nak pergi ke sekolah, memerlukan tenaga. Jadi karbohidrat ini adalah sumber tenaga yang paling utama. Protein, sebagai contohnya seperti ikan, kan, udang, makanan yang berprotein. Ayam, ini protein. Protein berfungsi untuk apa? Untuk membantu pertambahan sel-sel otot. Protein adalah sangat penting untuk pertumbuhan manusia itu sangat penting. Sebagai contohnya, kalau kamu pergi angkat berat, kalau kamu rajin, biasa pergi gym angkat berat, sehingga kan otot-otot kamu pecah. So, protein sangat penting untuk memulihkan balik otot-otot yang pecah tu, yang sel-sel yang pecah. Kerana apa? Protein ini dia ada mengandungi, sebagai contoh kamu makan ayam atau ikan, bila kamu makan ayam dan ikan, pencernaan akan menukarkan protein ini, sumber protein ini kepada amino asid. Amino asid inilah yang nak serap ke dalam darah kamu supaya apa? Dia boleh diserap ke sel-sel otot. Amino asid ni sangat penting. Bila otot kamu pecah, bila amino asid ni boleh recovery kamu punya kesakitan itu, so dia akan pulih lah. Baik, seterusnya lemak. Lemak juga antara nutrisi yang penting. Ia akan jadi ancaman kalau kurang, malah akan menjadi ancaman juga apabila kamu ada lebihan lemak, makan makanan yang berlemak terlalu banyak. Makanan seperti apa? Kamu makan minyak, makanan-makanan yang bergoreng. Juga perlu lemak, tetapi mesti dalam kuantiti yang seimbang, iaitu piramid makanan. Kamu perlu rujuk piramid makanan. Seterusnya makanan yang berunsurkan serat, buah-buahan, vitamin, juga penting untuk sistem metabolisme dalam badan. Kamu boleh dapatkan daripada buah-buahan, sayur-sayuran, sama serat, vitamin ni kamu boleh dapatkan di buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Seterusnya mineral. Mineral juga sangat penting. Sebagai contoh, zat besi dalam badan pun penting, boleh dapatkan di kacang. Pada kacang ada kalsium daripada susu. Ini mineral-mineral yang penting. Vitamin, vitamin B, vitamin C pun sangat penting. Dan seterusnya air merupakan komposisi badan yang utama. Tak cukup air memberi kesan buruk. Lebihan air pun memberi kemudaratan. Jadi kita perlulah ikut keseimbangan yang baik, iaitu makanan yang seimbang. Rujuk piramid makanan. Ini maklumat tambahan yang kamu perlu tahulah. Baik, seterusnya kita akan tengok Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan 5 proses dalam pengendalian makanan bagi memastikan makanan yang selamat, merangkumi makanan yang belum ataupun yang sudah dimasak. Sama ada makanan yang belum dimasak ataupun yang sudah dimasak. Ini proses pengendalian makanan yang kita kena tahu. Sebagai contohnya memilih. Kamu pergi ke pasar ataupun pergi ke Speedmart, kamu tengok nak cari tin sardin, kamu harus memilih tin sardin itu dalam keadaan yang baik, tidak kemek. Itu sebagai contoh. Ataupun kamu pergi nak cari roti, pastikan keadaan roti itu dalam keadaan yang baik, tak ada kulat. Ini mesti memilih dengan betul. Seterusnya, bila kamu dah pilih, kamu kena tahu macam mana nak menyimpan makanan dengan baik. Simpan makanan pada tempat yang betul, cuaca yang betul, suhu yang betul. Sebagai contoh ni, ikan yang mentah haruslah disimpan dalam beku, peti ais di bahagian beku tu, supaya ia mengekalkan kesegaran, taklah ia jadi busuk. So bila busuk, kamu masak akan jadi mudarat, racun. Dah tak ada keselamatan makanan lagi. Seterusnya, penyediaan pun kena penting. Pastikan kamu menyediakan makanan dengan betul. Nak memasak tu pastikan kamu potong kuku, bersihkan tangan, sepanjang penyediaan tu.
kamu haruslah menjaga kebersihan supaya makanan yang kita nak masak itu berkualiti. Okey, terselamat. Seterusnya, memasak. Memasak, pastikan kamu memasak dalam proses yang betul. Memasak ikan sebagai contohnya, haruslah pastikan betul-betul masak. Jangan makan yang separuh masak. Kerana apa? Potensi untuk ada keracunan itu ada besar. Okay? Dan yang akhir sekali, menghidang. Menghidang makanan pun penting. Macam mana kita menghidang makanan? Okay, dalam keadaan yang sesuai tak sesuai, keadaan sekeliling. Sebagai contohnya, kita pastikan kawasan sekeliling makanan yang kita nak hidang tu dalam keadaan bersih, tanpa ada sampah ataupun sebagainya lah. Okay, tutup hidangan makanan. Tutup dengan tudung saji. Okay, pastikan lalat tidak menghinggap di makanan. Ini antara proses-proses yang kita, proses asas dalam kehidupan yang kita kena patuh. Okay, sekian, itu sahaja. Okay, selamat membaca. Okay, kamu boleh rujuk muka surat 194. Okay, sebarang soalan kamu boleh kemukakan kepada guru PJPK kamu. Okay, bye. Terima kasih.